hantar kepada semua ke Fit for Ramadan 2022. Okay, so saya nak kita sama-sama nak menjemput kita punya host pada malam ini, Minati member Coach Yana. Hai semua, Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat datang ke program Fit Ramadan 2022. Masya Allah, amazing. Siapa yang rasa meremang tadi dengar lagu bulan Ramadan kan? Tahu-tahu je dah nak dekat dah. So Alhamdulillah, ini insyaAllah Fit Ramadan yang kali kedua kita akan adakan. Tercetusnya semenjak PKP lah sebenarnya. Okay. So saya nak servis sikit kat sini. Anda semua bersiaran daripada mana tu? Saya hari ini dari Perak. Di hotel. Okay, so minta maaf lah kalau ada bunyi meriah-meriah sikit kat belakang kan. Okay, boleh share sikit tak bersiaran daripada Perak juga, dari Bangi, dari laju Bagan Datuk Perak, Penang, Putrajaya, Tanjung Malin, Sungai Merak, Pekan Pahang, Manjung, Kuantan, Ceras, Telupit Sabah, Masya Allah. Brunei pun ada, dari hati ke hati gitu. Singapore, international ni malam ni kita punya Fit Ramadan, okay. So dekat sini kan nak servis juga. Tadi daripada mana? Sekarang ni anda adalah peserta baru ke ataupun senior coachee ataupun seorang coach? Boleh tak komen? Peserta baru ke, senior coachee ke ataupun seorang coach? Seorang coach. Peserta baru pun ada. Masya Allah. Okay, senior. Kalau yang senior ni boleh komen tak? Ingat tak dah berapa season anda join program ni? Boleh share tak dah berapa season dah anda join? Seorang coach 3 season. 3 season apa Princess Zatasha Mariposa ni? 3 tahun tu Okay, 3. Wow, amazing. Juliana. Okay, baru 1 bulan. Welcome. Junior coach, peserta purba, peserta sejak azali ya. Okay, Alhamdulillah. Banyak kali tapi tak disiplin. Okay, setahun, Masya Allah, bestnya. Okay, so yang mana yang senior dan juga coach kan, saya pun nak tanya jugalah. Tahun ni akan menjadi, insyaAllah jika kita diizinkan bertemu dengan Ramadan, akan menjadi Ramadan anda yang keberapa bersama dengan Herbalife Nutrition? Okay, cuba kira balik. Tahun ni insyaAllah jika berpeluang akan menjadi Ramadan anda yang keberapa? Saya rasa saya insyaAllah yang ke 15 ke 16 macam itulah kan. So Masya Allah, rasa macam best kan. Okay, baru kedua. Okay, Ramadan pertama Alhamdulillah ke-11, 10 tahun. Yang keempat, ke-7 pertama, Ramadan pertama. Masya Allah, bestnya. Okay, so kat sini mesti yang excited kan. Kita ada satu tagline. Okay, siapa yang saya nak minta apa ni, kita nak main game fokus. Okay, so untuk Fit Ramadan ni nak main game fokus. Siapa dapat jadi keyboard warrior type tagline ni, anda memang seorang yang fokus. Okay, dia ada 3 rangkap tau pantun ni. Okay, ready keyboard warrior? Ini game fokus ni. Okay, 1, 2, 3. Sihat bertenaga di bulan puasa, cantik bergaya di hari raya, kekal aktif panjang masa, dilarang kopi yang copywriting tadi ya. Siapa kopi siap? Wah, ramailah menang game fokus. Alah, siap kopi daripada awal Saya ada link Zoom lagi tak Aci, betul. Okay, Masya Allah, hebat lah, lain macam lah. Belum masuk Ramadan dah fokus lah semua. Ni mesti sebab nutrition ni kan. Alhamdulillah. Okay, so malam ni kita ada tetamu jemputan istimewa. Kita akan ada 4 episod Ni bukan jejak Rasul. Okay, ni adalah Fit Ramadan. Episod kita akan bersiaran setiap hari Ahad. Okay, 9 suku. Sebab sekarang Isyak lambat sikit kan. Pukul berapa? Cuba komen. Ahad 9 suku. Okay, 3 hari ni berapa? 6 hari bulan, 13 hari bulan kan. Kita ada membawakan speaker-speaker yang sangat amazing. Okay, yes, Ahad 9 suku. So kita ada medical doctors, kita ada ustaz, kita ada orang yang penggemar nutrition. Memang best sangat-sangat lah kan. Okay, so untuk yang pertama, episod pertama malam ini,
kan, kita punya Fit Ramadan malam ini, kita nak cakap tentang autolysis, tentang nutrition. Kenapa kita buat sebulan sebelum? Kenapa kita tak buat satu Ramadan? Sebab kalau satu Ramadan baru nak betul-betul belajar pasal nutrition kan, tak dapat bonus. Kita ada satu bonus bulan puasa. Cuba komen ni. Bonus autolysis. Okay, bonus apa? Bonus autolysis. So kalau kita baru nak belajar bulan depan, tak dapat grab benda tu. Tapi kalau kita dapat belajar awal, baru kita sempat nak add on nutrition, dapat full reboot badan kita. Okay, alright. So siapa yang ready nak belajar malam ni? Kalau ada masa, insyaAllah kita tengok juga kalau boleh tanya soalan ke apa kan. Sebab guest speaker malam ni memang sangat best, ya Allah. Dah lah last minute juga saya invite ni kan, sebab ada cabaran lah kan, ada ramai yang kena kuarantin, suara belum elok kan. Tapi Alhamdulillah, thank you so much, saya memang terharu sangat beliau say yes. Okay, weekend ni is very full schedule untuk beliau, tapi beliau sanggup luangkan masa. Terharu tak semua? Best kan? Okay, so boleh tak kalau guest speaker kita ready, boleh kenyap mata sikit kat saya. Okay, alright. Okay, so sama-sama kita menjemput kita punya special guest untuk Fit Ramadan episod pertama, iaitu World Team Member Coach Zida. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان. Okey, Assalamualaikum semua. Boleh dengar ke? Okey, sekejap saya first kali saya nak bagi tahulah saya punya line dekat rumah saya ni memang dia akan hilang sekejap-sekejap. Gitu. Okey. So saya minta maaf lah sekiranya tiba-tiba tengah-tengah dengar tu tiba-tiba terputus tu, saya minta maaf sangatlah, memang itulah line internet dekat rumah saya ni. Okey. So Okay, so kita tak baca doa lagi boleh tak kalau saya nampak Ustaz Man kat sana tu, boleh tak saya jemput Ustaz Man lah dulu, kita mulakan majlis kita dengan bacaan doa. Cuba silakan Ustaz Man. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك لسانا رتبا بذكرك وقلبا مفعما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مقصودة علينا وعلى أهلينا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب وصلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمدلله رب العالمين. Semoga lancar kita malam ni. All the best. Keep it up. Don't give up. Kembali kepada speaker. Terima kasih Ustaz Man. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Actually saya nervous sebenarnya.
saya sangat nervous. Dijemput pula dengan coach hebat kan, Coach Yana, Millionaire Team kita. So saya tak beranilah mengatakan tidak kan. Nanti kan ada PDT pula terus bagi kan. Okay, tak adalah, gurau je. Okay, so saya mulakanlah. InsyaAllah saya akan cuba sehabis baik dan cuba habiskan secepatnya lah by pukul 10. Okay, sekejap saya share saya punya slide ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So insyaAllah saya dijemput untuk bercerita sedikitlah tentang autolisis kan, iaitu satu bonus. Kalau kita tahu bulan Ramadan ni banyaklah selain daripada kebaikan dari segi spiritual, tapi dari segi sainsnya ada banyak sangat keistimewaan kan. Apa benda yang Allah arahkan atau perintahkan kat dalam Al-Quran tu kan, insya-Allah semua ada orang kata ada selain daripada spiritual punya benda, mesti akan ada sesuatu yang berkenaan dengan sains kan, yang kita sendiri nak kata tak tahulah, tak dapat nak discover lagi kan. Bukan tak dapat discover, tapi nak kata Al-Quran tu melampaui sains lah sebenarnya kan. Okay, so sebelum tu saya mulakan dengan background dululah. Saya adalah saya Coach Zeda, berumur 33 tahun lah tahun ni kan. Okay, 33 tahun, seorang penjawat awam. Saya medical doctor lah, kini bekerja di Kota Kinabalu, Sabah. Okay, saya telah berkahwin dan alhamdulillah dikurniakan dengan 2 orang cahaya mata. Okay, saya punya background medical saya punya background study saya adalah, dan saya sekarang menetap di negeri Sabah lah, Kota Kinabalu. Dah 8 tahun saya berada di Sabah, baru lagi lah. Sedangkan ada ramai lagi yang duduk 20-30 tahun di Sabah kan. Okay. So bagaimana saya bermula dengan Herbalife Nutrition? Saya samalah seperti anda, mungkin ada yang join program sebab nak turun berat, samalah juga saya pun nak turun berat juga. Sebab saya memang very desperate lah nak turun berat, sebab time tu saya mengandung anak pertama, and then lebih kurang 10 bulan saya mengandung anak kedua balik. Jadi bila mengandung anak kedua tu berat saya naik mendadak. Jadi saya tak berani nak menunggu lagi lah lepas habis bersalin anak kedua tu kan, sebab kita tak tahu, mana tahu rezeki Allah nak bagi. Dah lah berat tak turun lagi, lepas tu mengandung lagi kan. Saya sebagai medical doctor, kita tahulah apa keburukan dia bila kita mengandung dengan keadaan berat yang berlebihan kan. So kita akan expose kepada kencing manis, darah tinggi semasa mengandung, semua benda tu memang coach saya dekat Instagram, dan saya pun join program. Okay, memang niat saya sebab saya nak turun berat, sebab saya nak mengandung lagi lah dengan healthy pregnancy weight. Okay, so lepas tu saya pun join program dan alhamdulillah saya berjaya turun 10 kilo. Kalau tengok gambar dekat gambar yang 72 kilo tu adalah gambar terakhir saya ketika mengandung lah. Itu waktu mengandung lah. Okay. Tapi bagi saya tu dah macam dahsyat sangat lah rupanya tu. Okay. Tu yang menjadikan saya, gambar tu diambil oleh satu staff saya. Jadi menyebabkan saya rasa dahsyatnya saya nampak macam ni kan. So saya pun orang kata, kita sedar dirilah. Dan kalau tengok ada gambar kuih kat situ kan, itu adalah kuih-kuih yang saya makan selepas bersalin. Konon-kononnya nak menambah susu, tapi bukan sekadar tambah susu, tambah lemak, tambah berat, semua tambah kan. Susu tak banyak mana pun. Kalau saya makan kuih-kuih banyak tu pun tak ada pun macam jadi 10 ounce ke. Kalau saya pump susu kan sama je, tak ada beza pun. Okay. And then diet saya dulu diet yang pandai-pandai lah. Actually nak diet ni senang je sebenarnya kan. Okay. So itulah transformasi saya. Gambar saya yang sebelum dan selepas, alhamdulillah. So saya teruskan. Ini transformasi saya lah, transformasi muka sebelum dan selepas. Itu waktu tu awal-awal lah bila saya rasa sedar diri yang saya kena turun berat lah. Time ni berat saya dalam 68 kilo. Dan kemudian yang itu selepas saya almost 1 tahun bersama dengan nutrition,
Saya sukalah dengan energi, dengan dengan perubahan, dengan kesan-kesan yang positif yang diberikan oleh dengan bantuan nutrition kan, dengan izin Allah kan. InsyaAllah makanan yang baik itu akan memberi impact yang baik lah dekat diri kita kan. Okay. So sebelum tu saya ingin tanyalah, siapa sebelum ni kan rasa asal masuk bulan puasa je mesti berat dia akan turun banyak bila dia puasa. Sekejap saya tengok kat chat. Makin naik lepas Ramadan. Saya lepas berbuka selalu dah naik balik. Saya makan. Yes, betul. Samalah saya. Saya pun dulu saya rasa bila kita bulan puasa ni, inilah masanya untuk saya turun berat kan. Tapi tak berlaku pun. Okay, tak berlaku pun. Atau puasa sebulan tapi tiada perubahan berat badan. Itulah apa yang kebiasaannya terjadi. Ataupun 90% orang yang turun berat, 90% orang akan turun berat ketika bulan puasa. Tapi 90% akan naik balik waktu raya kan. Sebab kita menggunakan raya puasa tu sebagai alasan untuk kita makan banyak-banyak time raya. Dan raya pun setahun sekali kan. Okay. So ini adalah dalil Al-Quran. Allah menyatakan tentang arahan untuk kita berpuasa lah. Sekejap. Kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Okay, so ini adalah kelebihan berpuasa secara teorinya. Kan, kalau ikutkan secara teorinya, bila kita berpuasa, inilah yang akan berlaku dalam kita punya badan, yang kita akan rasai kan. Puasa membaiki komposisi dan kecergasan badan. Agak-agak sebelum ni kita berpuasa, kita rasa tak benda ni? Ataupun kita rasa sebaliknya, tak rasa cergas pun dalam bulan puasa kan. Kita just rasa bulan puasa lemau, rasa lembek kan, rasa macam tak bertenaga nak tak bertenaga lah nak buat kan, tidur kan sepanjang hari. Ataupun puasa meningkatkan tahap kekenyangan walaupun makan sedikit. Ya ke ni kan? Saya rasa mungkin bila kita berpuasa kita lagi lapar. Kalau ikutkan kita tak sepatutnya ia meningkatkan tahap kekenyangan kita walaupun kita makan sedikit. Tetapi kenapa perkara ini tidak berlaku? Okay. Dan secara teorinya lagi, puasa menyokong pembakaran lemak dan ketosis. Sepatutnya time bulan puasa ni lah sebenarnya bila kita nak turun berat, kita boleh turun berat lagi banyak. Tapi kenapa tidak berlaku seperti yang saya tanya tadi kan? Kenapa bila time bulan puasa kita tak berlaku pun penurunan berat badan tu? Sebab mungkin kita salah lah, kita salah makan banyak time berbuka puasa, bersahur tu dengan bersahur yang banyak, ataupun kita skip sahur kan. Okay, maka perkara ni tak berlakulah bila kita berpuasa. Atau puasa menambah baik kesihatan kardiovaskular. Secara teorinya bila kita berpuasa akan berlaku lipolisis. Lipolisis ni adalah di mana bila badan kita kekurangan tenaga, kekurangan energi, lemak. Jadi breakdown of lemak ni, lagi-lagi lemak-lemak ni dia suka berkumpul dekat kita punya salur-salur darah dekat jantung. So bila bulan puasa, secara teorinya lemak-lemak ni akan diuraikan untuk digunakan sebagai tenaga. Jadi nak katanya arteriosklerosis dekat kita, nak kata lemak-lemak yang terdeposit dekat kita punya salur darah tu, dia akan jadi semakin berkurang lah, dan jadi kita punya jantung kita semakin baik lah. Okay. And then puasa mengurangkan tekanan darah. Mengurangkan tekanan darah sebab apa? Bila kita makan kurang, kita kekurangan garam, kita kekurangan air, benda-benda ini akan mengurangkan kita punya tekanan darah lah dekat dalam kita punya badan. And kalau siapa yang boleh jaga betul-betul pada bulan puasa, insya-Allah tekanan darah dia akan jadi cantik
selepas berpuasa. Gitu. Dan puasa juga mengurangkan tahap gula dalam darah. Siapa-siapalah yang ada masalah gula, orang kata gula dia tidak cantik kan. Sepatutnya puasa ni lah akan bantu meningkatkan sensitivity of insulin ni kepada gula. Tetapi perkara ini jarang berlaku disebabkan oleh pengambilan makanan kita ketika bersahur dan juga berbuka. Makanan kita tinggi kalori, tinggi karbo, tinggi gula kan. Maka perkara ni tak berlaku lah. Okay? Kelebihan berpuasa tu kita tak dapat. And then puasa memperbaiki proses kita semula cell recycling. Lepas berpuasa sepatutnya kita akan nampak kulit kita makin cantik, kita rasa badan kita lebih bertenaga, tapi perkara ini tak berlaku kalau kita tidak belajar cara yang betul ketika berpuasa. Dan puasa menggalakkan sensitivity insulin yang lebih baik. Sebab apa? Sebab bila kita berpuasa, gula dalam darah kita kurang. Jadi insulin ni lebih harmoni untuk bekerja. Bayangkan kita dah bagi selama pun dah sampai satu masa bila dia jadi penat, dia dah merajuk, maka kita pun dia dah tak nak berfungsi dengan baik. So itulah menyebabkan kita ada kencing manis. So waktu bulan puasa ni lah secara teorinya untuk kita memperbaiki overhaul diri kita sebenarnya. Itu antara salah satu kelebihan kenapa Allah bagi kita umat Islam berpuasa. Okay. Dan rahsia bulan puasa adalah disebabkan oleh autolisis ni. Okay. Apa tu autolisis? Okay. Autolisis ni hadiah daripada Allah di mana proses ini mengambil masa biasanya 90 hari. Autolisis ni senang cerita macam mana proses orang kata proses pembaharuan sel dekat dalam badan kita. So secara nak kata kalau ikutkan mengambil masa 90 hari kalau kita makan dengan sihat, eat clean, katalah bila kita join program dengan dalam 90 hari kalau kita betul-betul ramai yang join program online coaching bila dah ubah cara pemakanan semua akan dapat kesal hasil yang baik. Okay? Tapi bila dalam bulan Ramadan benda ini hanya berlaku, autolisis ni berlaku selama sebulan, 30 hari sahaja. Dan apakah maksud autolisis ni? Macam saya cakap tadi, autolisis adalah dalam erti katanya sel-sel badan dibaiki dan diperbaharui. Mana-mana sel-sel yang dah rosak, sel-sel yang dah tak diperlukan oleh badan secara natural akan autolyse, maksudnya akan akan mati sendirilah. Okay? Akan mati sendiri. Okay? Sorry ya. Anak masuk bilik. Okay? Okay. So, sekejap. Okay, minta maaf macam itulah biasalah kalau kat rumah ni kan. Okay, so sama juga apa-apa pun lumrah alam atau lumrah alam ke ataupun apa-apa je lah dalam kita punya kehidupan ni kan. Contoh macam laptop kita, iPhone kita kalau terlampau banyak kena format, kereta kita pun kalau dah lama guna kita kena servis untuk overhaul balik supaya dia dapat berfungsi balik dengan lebih baik kan. So badan kita pun sama, badan kita ni bekerja lagi lah selama 20, 30, 40, 50, 60, 70 tahun, mungkin sampai 100 tahun pun ada kan. Jadi sebab itulah kita kena jagalah sel-sel badan kita ni dengan baik. Sedangkan dalam kita punya badan ada sel-sel yang dia memang tidak, orang kata tidak replicate dah sepanjang hayat. Contoh kalau macam sel-sel macam biasa orang kata replacing. Start sebulan dia akan bertukar. Sebab tu bila kita start makan makanan yang baik, kita akan nampak hasil je dekat kita punya kulit. Sebab
kulit kita sentiasa ada turnover. Kejap Zafi, kejap eh. Tekan apa? Okey. So tapi ada sel-sel dalam badan kita yang dia memang tak orang kata apa tak berreplicate, memang tak ada renewal. So dia akan berada dekat dalam badan kita banyak selama itulah. Jadi kalau kita punya sel tu dia cepat menua, maka dia akan nampak kita pun akan cepat tua lah, maksudnya cepat tua daripada usia kita, cepat dapat penyakit. So itu adalah nak kata okay, so saya share sikit video ni. In each stage of the 30 days of fasting. Stage 1. During the first couple of days of fasting, both blood sugar level and blood pressure drop. The body starts the cleansing process, and the first few days are the hardest as they are usually accompanied with headaches, dizziness, nausea, and intense hunger. Stage 2. Coach Zeda tak dengar suara. Tak dengar sound. Suara okey, kejap. In each stage of the 30 days of fasting. Stage 1. During the first couple of days of fasting, both Coach Zeda sekarang tak dengar balik. Dr. Zeda cuba check your punya komputer share tak sound tu. So sharing dekat triple dot tu, share computer sound. Triple dot. Share computer sound bawah sikit. Okay, replace semua. Thank you. During fasting, the body's healing process becomes a lot more. Body starts the cleansing process, and the first few days are the hardest as they are usually accompanied with headaches, dizziness, nausea, and intense hunger. Stage 2. During the second stage, the body becomes accustomed to the fasting schedule and the digestive system is able to rest. The digestive system focuses its energy on cleansing the body and healing the cells as the blood cells in the body start to become more active. During this stage, the organs start their repair process as well. Stage 3. By the third stage, energy levels will have increased, your mind is able to concentrate better, and an overall feeling of wellness overtakes you. During fasting, the body's healing process becomes a lot more efficient, and so the body repairs. Kidney, lungs, and skin are detoxing by eliminating toxins. Stage 4. During the last 10 days of fasting in Ramadan, the body has become accustomed to the fasting process. Your body becomes more energetic and you experience improved memory and concentration. At this stage, the organs are finishing up their healing process, and once all toxins are removed, the body is able to function at its maximum capacity. These are just some of the physical benefits of fasting that will take place within the body. But the spiritual benefits this month
are far greater than anything mentioned here. رمضان ده حياتي شمعة على مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا نعمة. Okay, so kita tengok tadi kan macam mana actually badan kita Allah akan berlaku apa blood pressure drop lah, glucose drop lah, apa semua. So waktu tu macam kalau kita pun bila kita start berpuasa, kita akan start rasa badan kita awal-awal berpuasa Ramadan tu kan, time tu lah is the most struggling phase kan. Time tu kita akan rasa pening kepala kalaulah kita tak memulakan lebih awal proses tu. Sebab tu bulan Rejab dan bulan Syakban kita disunatkan berpuasa kan. Sebab untuk memberi pada diri kita untuk kita memulakan fasa Ramadan tu tanpa nak kata dengan lebih flawless lah, dengan lebih cantik. Gitu kan. So, dan lepas tu bila badan kita dah bila dah berlaku proses-proses healing proses tu dan fasa terakhir Ramadan tu, time tu lah badan kita berada dalam keadaan yang paling optimum untuk kita time tu lah kalau macam kan memang apa nak kata dah malam Lailatul Qadar kan, dalam malam tu kan. So time tu lah memang kita nak kata badan kita dah tak ada rasa mengantuk, tak ada rasa lemau, tak ada rasa letih kan. So inilah nak kata dikatakan kebaikan berpuasa sebenarnya. Okay. Tapi kebanyakan kita jarang tak faham dengan konsep ni disebabkan oleh kita cara pelaksanaan kita tak faham pun apa tu autolisis. Kita tak tahu pun kita tak tahu pun apa yang akan berlaku waktu bulan puasa. Yang kita tahu bulan puasa hanyalah menahan lapar dan dahaga kan. Sekejap sekejap. Okay. In each stage. Okay. So, apakah proses yang berlaku pada badan semasa berpuasa? Okay, ini saya just bagi tahu secara ringkas lah. Breakdown of body fat, thereby leading to a rapid weight loss. Siapa yang nak turun berat, ini okay, sorry minta maaf. Okay. And then diversion of energy from digestive process to other tissue where needed to repair and rejuvenation. So maksudnya bila kita berpuasa pada bulan Ramadan ni, nak kata salur-salur darah kita punya penghadaman kita tu tidak berlaku lah sebab kita tak makan kan. Jadi badan boleh shift proses-proses yang lebih, bukan nak kata lebih utama, tapi yang dia tidak dapat jalankan sebelum ni dengan lebih baik sebab terlampau banyak dah overwork kan. Jadi dia terpaksa shut down mana benda-benda yang dia rasa tak penting dekat dalam badan untuk dia fokus kepada benda yang lebih penting. Jadi bila kita berpuasa, kita punya perut rehat, maka saluran-saluran darah yang free ni dia boleh buat untuk menghasilkan sel-sel yang baik, memperbaiki sel-sel lain lah dekat dalam badan kita. Okay. And then by fasting, an opportunity for complete rest is given and the internal organ thereby be able to rebuild their strength. Maksudnya kita memberi masa kepada perut kita tu untuk berehat. Sebab sedangkan kalau kita tak berpuasa, perut kita ni sentiasa lah kita mengunyah dari pagi sampai ke malam. Pagi sampai ke malam mengunyah kan. Jadi memang tak ada masa untuk badan ni berehat. Bersama-sama dengan hormon-hormon lain pun yang akan turut terganggu, which is yang sangat terganggu adalah insulin lah. Sebab insulin terpaksa bekerja 24 jam untuk melawan gula yang tinggi dekat dalam darah kan. Dan last, and then last, lagi senang badan kita untuk eliminate waste, benda-benda yang tidak diperlukan dekat dalam badan. Sebab badan boleh fokus kepada perkara yang nak kata yang tidak dapat dilakukan ketika bulan puasa, bila kita tidak berpuasa lah. Okay. So autolysis
itu tubuh kita akan menghasilkan bahan-bahan sistem metabolik yang tidak diperlukan lagi. Okey, selalunya kita boleh lihat pada awal berpuasa kita akan rasa letih lah. 10 hari pertama sel-sel akan menjadi lebih sihat. 10 hari kedua 60% sel badan akan jadi lebih sihat. Dan 10 hari terakhir sel-sel badan akan menjadi super saya. Super saya. Gitu. Okay. Alright. So tadi ada yang menanya, saya perasan ada kat chat tadi sebelum saya lupa lah. Ada yang tanya kalau saya nak buat IF boleh ke kan? Kalau ikutkan saya pernah dengar ada satu kisah sahabat tanya dekat Rasulullah, dia cakap boleh tak kalau dia nak puasa setiap hari dia nak puasa. Tapi Rasulullah cakap jangan. Rasulullah kata puasalah seperti Nabi Daud. Nabi Daud puasa selang satu hari kan? Satu hari puasa, satu hari cakap badan kamu ada hak terhadap kamu kan. Apa nak kata kalau untuk elaborate secara mendalam, bila Rasulullah cakap tu badan kamu ada hak ke atas kamu, mesti ada sesuatu lah kenapa Rasulullah menegah untuk kita berpuasa setiap hari kan. Sebab sahabat-sahabat Rasulullah dulu tak mustahil diorang boleh berpuasa sepanjang hayat kan. Tapi Rasulullah menegah sebab Rasulullah cakap badan kamu mempunyai hak ke atas kamu. Okay. So macam proses autolisis tadi, faedah-faedah kebaikan berpuasa, proses-proses ini tidak akan berlaku sekiranya bulan puasa kita diisi dengan makanan-makanan yang tinggi kalori, tinggi lemak, bergoreng, tinggi gula, garam dan makanan-makanan yang rendah nutrisi. Sebab apa? Sel-sel badan kita dia perlukan makanan yang berkualiti lah. Bukan hanya makanan untuk bagi kita kenyang, tetapi sel kita memerlukan makanan-makanan yang berkualiti. Okey. So antaranya adalah dengan bersahur. Kepentingan bersahur. So kalau kita tengok bersahur, Rasulullah ada menyatakan dalam hadis riwayat Muslim, perbezaan di antara puasa umat Islam dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Okay. Dan juga ada hadis riwayat Ahmad menyatakan Rasulullah cakap makanan sahur semuanya bernilai berkat. Maka janganlah kamu tinggalkan sekalipun hanya dengan seteguk air. Allah dan para malaikat mengucapkan salam kepada orang-orang yang bersahur. Kan dahsyatnya kita bangun makan pun Allah dan malaikat mendoakan kan. Rugilah kalau kita makan kot kan. Suruh bangun makan kot macam tu kan. Itu pun kalau kita tak nak buat kan. Sebab saya yakin ramai juga saya sendiri pun tak terkecuali saya suka skip sahur. Okay. Sebelum ni lah, waktu bujang-bujang dulu lah kan, suka sangat skip sahur lah. Kalau tak pastilah anda familiar ke tidak dengan graf ni kan. Okay. Kalau tengok bersahur ni umpama kita dah berpuasa satu malam dengan tidur, badan kita tidak menerima apa-apa makanan kan. Jadi kadar gula dalam badan kita adalah sangat rendah waktu malam. Jadi bila kita bangun bersahur, bila kita makan, gula dalam badan akan naik, okay? Dan insulin level pun akan naik. Jadi bila kita makan tu, nak kata kalau kita makan makanan yang tinggi gula, kita akan ada sugar rush, tinggi naik, dan lepas tu insulin pun tiba-tiba naik atas, naik banyak. Lepas tu bila kita dah lepas makan bersahur, perasan tak kita akan tend untuk rasa lapar balik. Dalam pukul 7, pukul 8, ya Allah dah rasa lapar sangat. Itu saya lah selalunya. Bila makan makanan yang bersahur dengan makanan yang nasi, makanan yang berat-berat lah. Okay? Tapi bila kita bersahur dengan makanan yang low GI, low calorie dan makanan yang padat dengan nutrisi, kadar gula yang naik dekat dalam badan kita pun dia akan naik dengan slow sahaja, dan insulin pun akan ambil masa slow untuk memastikan kadar gula dalam badan kita akan berada dalam keadaan stabil. Dan time itulah kita akan rasa kenyang sepanjang masa, sebab nak kata dia tak ada insulin ni. Bila kadar insulin tinggi,
dalam badan kita, lepas dia dah habis utilize all the glucose dekat dalam badan kita, dalam keadaan dia yang tinggi ni lah kita akan start rasa lapar. Tapi bila insulin ni dia macam harmoni, dia dapat bekerja dengan baik, dengan tenang, maka bila dia punya level tu kiranya tidak melepasi tahap hanga kita, tu yang kita akan rasa macam tak ada rasa lapar pun okey je bila kita bersahur dengan nutrition. Siapa rasa macam tu? Okay. So seterusnya perkara yang perlu dielak semasa bersahur, minuman berkafein. Sebab kita, kafein akan menyebabkan dehydration lah. Okay, makanan yang mengandungi garam yang tinggi. Ini pun sama. Bila makanan-makanan yang tinggi garam, kita akan cepat rasa dahaga sebab garam pun dia akan apa orang kata, dia akan menyebabkan badan kita dehydrated lah, dan kita akan rasa macam sentiasa nak makan, sentiasa nak minum, dahaga. Okay. And then makan karbo terlalu banyak. Yang ini dia akan meningkatkan kadar gula dekat dalam kita punya darah lah, macam saya cakap tadi lah. Okay. So ini adalah dalam kita ini adalah cadangan semasa bersahur. Okay, pastikan minum air yang cukup, hadkan pengambilan garam, pilih karbo kompleks. Sebab apa? Karbo kompleks ni dia lambat untuk dihadam dan dia more kepada dia punya kandungan GI dia lebih kiranya rendah lah. Jadi kita punya gula lebih stabil kat dalam darah, dalam kita punya darah. Okay. Ambil protein sebab protein di samping dia dapat memberikan immunity lah kepada badan. Dan jangan lupa makan buah dan sayur sebab dia akan memberikan serat lah dekat dalam kita punya makanan untuk mengelakkan kita sembelit, susah nak membuang. Okay. So akibat skip sahur atau sahur yang kurang berkhasiat. Okay. So ni kalau siapa kepada cakap kalau sebelum ni siapa yang tak pernah bersahur dengan nutrition kan, lepas sahur tidur balik sebab badan kenyang, ada tak terjadi? Saya lah ni dulu saya lah ni. Saya baru kiranya tahun ni adalah tahun yang kedua lah saya akan bersahur akan berpuasa dengan nutrition kan. Tapi sebelum ni lepas sahur, asal lepas sahur je saya tidur balik sebab badan kenyang sangat kan. Okay. And then lepas bangun pagi, Allah, perut rasa lapar sangat. Ini sebabkan oleh yang tadi graf tadi, rush, so insulin dia pun akan tinggi. Bila insulin dah bekerja untuk kasih kurangkan kita punya gula, that time itulah kita akan rasa lapar yang amat. Okay. And then badan lemah, tidak bermaya di siang hari untuk bekerja. Ini saya lah ni. Ini semua cerita saya lah. Okay. Lepas tu kadar gula terlampau rendah menyebabkan gangguan konsentrasi. Bila kita terlampau lapar, kita akan rasa macam tak boleh fokus nak buat kerja. Perut terlampau lapar mengakibatkan berbuka dengan makanan yang berlebihan. Ataupun bila kita skip bersahur atau kita makan sahur yang tak berkualiti, kulit kering, kusam, badan kurang nutrisi yang baik. Okay. Siapa yang pernah mengalami perkara-perkara ni sebelum ni? Sebelum berpuasa dengan nutrition. Saya 6 ni semua saya ada. Okay. And then bila kita macam mana lagi nak memastikan proses autolisis ni berlaku dengan baik? Kita boleh berbuka. Kalau berbuka puasa, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, orang yang menyegerakan berbuka puasa apabila masuk waktunya mendapat kebaikan yang berterusan. Masya Allah, kita berpuasa, bersahur pun dapat pahala, dapat berkat, berbuka pun kita dapat pahala yang berterusan. So bila bulan puasa, kita ada 2 breakfast. Waktu sahur pun kita breakfast. Okay, nama pun breakfast lah, maksudnya break the fasting. Okay. Dan waktu kita nak berbuka pun kita breakfast juga. 2 kali, sama juga. So sama juga teorinya waktu sahur tadi dan waktu berbuka. Bila kita berbuka puasa, badan kita dah seharian kita tak makan, 12 jam kita tak makan. Betul ke 12 jam? Cuba tak ingat. Okay.
kita dah tak makan lah beberapa jam, 10 jam ke 12 jam ke kan. Okay. So bila kita tak kadar gula dalam badan kita dah berada pada tahap yang rendah pada time-time berbuka tu lah. Lepas tu bila kita tu dah ada makanan, dah macam-macam jenis makanan kan, time tu kita dah start dah stimulate hormon-hormon dalam badan kita, perut kita, hormon ghrelin nama dia. Ghrelin ni bila dia akan stimulate dengan kita tengok makanan kan, dia dah start dah nak suruh kita start makan dah tu. Okay, so bila kita berbuka dengan tahap kita punya gula yang paling rendah pada waktu berbuka, bila kita berbuka makanan yang tinggi lah, semua benda tinggi garam, tinggi gula, tinggi karbo, dan tapi rendah nutrisi. Okay, so inilah yang akan berlaku. Okay, akan berlaku, dia akan sugar akan naik. Dia samalah cerita dia macam tadi. Tiba-tiba ada sugar rush, lepas tu insulin pun tiba-tiba terkejut, alamak aku kena bekerja lebih sikit ni. Okay? Dia pun bekerja. Lepas tu bila dia dah habiskan kita punya semua glukos dalam darah, dan time tu kita akan rasa lapar balik dan kita akan start balik nak makan. Okay? Start balik nak makan macam-macam lah. Okay? Rendah GI, low calorie, padat dengan nutrisi, yang akan berlaku adalah sugar level dekat dalam darah kita lebih stabil. Jadi kita punya insulin kita ni dia akan kawan bekerja dengan kita sampailah kita ni sepanjang hayat kita. Jadi kena kesianlah dengan dia. Janganlah kita terlampau mengikutkan nafsu makan, kita biar je insulin kita sampai satu masa insulin kita ni dah fed up dengan kita, maka dia akan bagi kita kencing manis lah. Okay, so bila kita makan makanan yang baik, kita punya kadar gula insulin kita pun berada dalam tahap yang baik je, harmoni je. Kita punya perut, kita punya darah, semua pun harmoni lah. Senang cerita macam tu. Okay, akibat berbuka dengan makanan yang tinggi kalori, tinggi karbo, ini pun saya lah ni selalu ni sebelum ni, lepas berbuka rasa mengantuk, mengganggu kualiti solat dan masa untuk beribadah. Selalu lepas je sahur, bila dah makan, konon-konon nak mengaji lah kan, tapi tak ada mengaji lah. Kita sambung sembahyang atas sejadah, tidur. Itu saya lah. Okay. Dia sebab mengantuk sangat. Kononnya bila kita tidur tu, nanti bila kita berterawih, kita ada rasa macam tenaga sikit lah. Tapi itu semua tipu belaka lah dekat saya. Okay. Tipu je tu. Okay. Lepas tu last ni tak terawih tu. Badan jadi malas untuk solat terawih. Sebab apa? Mengantuk kan. Solat terawih dalam keadaan mengantuk, tersengguk-sengguk. Ini pun saya dulu. Lagi bila pergi semayang bila kita sebelum COVID kan, semayang terawih dekat masjid kan, imam baca nak habiskan ayat, nak khatamkan satu Al-Quran kan, bila kita solat terawih tu kan, mengantuk, seriously mengantuk. Saya memang tersengguk-sengguk, kalau ikutkan dah batal dah saya punya sembahyang tu kan, tapi teruskan juga kan. Konon-konon lepas tu perut terlampau kenyang ketika tidur. Yelah, bila kita makan, bila kita tidur dalam keadaan perut yang terlampau kenyang, kita akan senang untuk dapat gastrik, senang dapat berdiri ulu hati, berat badan tak turun-turun sebab kita makan dah berpuasa satu hari, lepas tu kita makan pula, kita tambah lagi kalori yang berlebih-lebihan kan, tu berat tak pandai nak turun. And then flabby, tidak reshape, dan kulit berminyak, berjerawat, berkusam sebab makanan yang tidak sihat. Okay. So sebab itulah nutrisi sangat-sangat penting untuk memastikan proses autolisis ni berlaku dengan optimum. Kalau tak, rugi je kita berpuasa. Sebab proses autolisis tak berlaku pun, sedangkan Allah bagi kita berpuasa untuk pastikan proses ni badan kita heal balik kan. Okay. So ini adalah jadual pemakanan sepanjang Ramadan kan, bila kita berada dalam program. Okay. Sahur kita mulakan dengan herbal aloe concentrate untuk hadaman kita kan, supaya dia boleh membersihkan, dia boleh menyerap makanan yang kita makan tu dengan lebih baik.
And then kita boleh minum segelas tea mix. Tea mix ni pun walaupun dia ada kafein, tapi insyaAllah mencukupi. Kira tidak berlebihan lah untuk keperluan seharian kita. So that bila kita lepas kita berpuasa, lepas kita bersahur, kita boleh kita boleh sembahyang tahajud ke sebelum menunggu subuh, kan tak adalah lepas sahur terus tidur balik ataupun subuh gajah ke apa kan. Maksudnya kita akan kekal alert, kekal terjaga, kiranya tak adalah nak tidur balik lepas minum tea mix ni. Ini apa yang saya rasakan lepas saya bersahur dengan nutrition. Okay, lepas ambil tea mix memang kita dah tak ada chance dah nak tidur balik. Memang kita rasa macam segar bugar, rasa nak teruskan aktiviti harian kita. Dan kita akan kita bancuh F1 nutrition. F1 bersama dengan keperluan protein kita untuk buat kita lebih kenyang lebih lama. Okay. Tambah dengan F1 ni, dia low GI, low calorie, dan dalam masa yang sama dia mengandungi semua nutrisi yang kita perlukan oleh badan kan. Dah tak payah nak fikir nak micronutrients kita cukup ke tak cukup kan. And then mengikut sunnah kita makan dengan kurma 1 hingga 3 biji. Okay, dan bersama segelas air untuk mencukupkan kita punya water intake pada hari kita berpuasa. And then bila kita berbuka dululah dengan kurma berbuka dulu dengan kurma, and then kita minum air serba aloe and then tea mix, and kita minum dulu dengan F1. Sebabkan tadi saya share graf tadi, bila kita berbuka gula terlampau rendah dalam badan, kita tak nak mengejutkan kita punya badan kita dengan makan makanan yang tiba-tiba makan makanan banyak-banyak daripada bazar apa semua tu kan. So kita mulakan dulu dengan F1 nutrition, bagi dulu kita punya kejut. Jangan kita bagi kejutkan insulin tu. Okay? Slowly kita stimulate badan kita supaya badan kita ni boleh kesihatan dia tu berpanjangan, boleh berfungsi dengan lebih lama. F1, kita bancuh F1 sekali dengan F3, okay, untuk mengelakkan untuk nampak langsing bergaya di hari raya, untuk mengelakkan flabby semua, dan cukupkan keperluan intake so kita boleh reshape badan kita. Jadi kalau siapa nak berkebaya tu nampak cantik lah. Okay. Dan minum air kosong secukupnya. And then lepas tu makan malam. Kalau siapa yang rasa lepas berbuka tu kenyang lagi untuk makan malam, lepas berbuka kita sembahyang dulu. Pergi sembahyang dulu, sembahyang maghrib. InsyaAllah time ni bila kita dah makan F1 ni je dah rasa dah kenyang dah. Time ni dah rasa macam dah tak ada rasa dah nak makan makanan dari bazar ni semua. Percaya, yakin lah kan. Memang bila kita dah start dengan F1, dah kenyang. Dah boleh kita start sembahyang, boleh kita start buat apa-apa, makanlah lepas sembahyang. Okay, lepas sembahyang maghrib. Ada yang macam kalau ikutkan pengalaman sebelum ni, ada yang makan lepas maghrib makan. Sebab mungkin makan dengan family kan. Bila makan dengan family tak naklah rasa macam left out. Makanlah lepas maghrib. Ataupun mungkin ada yang dia makan malam dia tangnuri lepas terawih sebab kenyang lagi kan dengan F1 semua kan. Pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kita berbuka dengan F1 nutrition dulu, supaya badan kita dia boleh start slowly untuk menghadam semua makanan-makanan yang kita makan. Okay, and then makan malam pastikanlah yang berhasiat. Kalau kita ada meal plan tu, kita follow meal plan kita. Meal plan Ramadan tu memang ya Allah memang sedap-sedap belaka lah. Okay, kalau kita dah minum shake apa semua ni memang dah tak pandang lah semua makanan-makanan dekat bazar tu. InsyaAllah. Tapi kalau nak makan pun tak ada salahnya. Okay, sebab makanan kat bazar tu kadang-kadang berbuka dengan F1 nutrition dahulu. Okay. Dan sebelum kita tidur, ambil NW. Sebab NW ni, dia membantu kita untuk, kan kita cakap proses autolysis ni proses self-renewal kita punya sel. Jadi, NW ni dia bantu untuk menghasilkan nitric oxide dalam badan. Nitric oxide ni sangat-sangat penting sebab dia adalah natural antioxidant dekat dalam badan kita.
Jadi bila sebelum kita tidur, nitric oxide ni dia punya kadar dia adalah nak kata sepatutnya paling dia berfungsi pada waktu malam. Sebab waktu malam kita bertidur kan, time itulah dia akan start untuk buat proses-proses detox whatsoever semualah dekat dalam badan kita melawan free radical. So NW ni ambil satu scoop sebelum tidur. Dan anak-anak saya pun semua suka sebelum tidur memang saya akan bagi diorang NW ni satu cawan seorang. Okey, sebab lah untuk imuniti anak-anak. Kan anak-anak saya jenis tak sukalah makan yang vitamin C pekat-pekat tu kan. So kita bagi NW dengan diorang. Okay. And then mix fiber. Mix fiber kita boleh campurkan dekat dalam kita punya shake pun tak ada masalah. Okay. Campurkan dengan shake untuk memastikan kita untuk mengelakkan masalah sembelit lah. Sebab bila kita berpuasa kita kekurangan air, kita kekurangan fiber, and kita kekurangan volume bila kita makan. Jadi sebab tu bila bulan puasa kebanyakan orang tendensi untuk ada masalah sembelit. Jadi fiber dapat bantu untuk mengurangkan masalah sembelit. And then TC formula kepada mereka yang rasa nak lebih lagi, rasa nak turun lagi banyak lagi cepat, lepas berbuka boleh ambil TC formula 1 kan. TC formula 1 untuk bantu meningkatkan lagi metabolism kita supaya kita berat lebih cepatlah turun. Okey. Nutrisi-nutrisi yang kita boleh ambil lah semasa kita di bulan puasa. And jangan lupa juga kita punya omega 3. Omega kita sangat-sangat disarankan untuk ambil lagi-lagi kepada mereka yang ada masalah high kolesterol. Kalau ikut di UK diorang sangat suggest untuk kita ambil omega 3 sebab omega 3 ni dia membantu untuk melawan lemak jahat dekat dalam badan kita. Sebab kadang-kadang kita ni tak suka makan ikan lah, tak suka makan ni. Kalau makan ikan pun ikan goreng lah. Lepas tu nak beli avocado mahal lah, nak beli salmon mahal lah itu kan. So kita dah ada omega 3 ni. Omega 3 bantu kurangkan lemak-lemak yang jahat dekat dalam badan. Dalam masa yang sama dia bantu untuk tingkatkan kesihatan kardiovaskular. Okay, so ini adalah testimoni berpuasa dengan nutrition. Kalau tengok salah seorang coach cakap, Waalaikumsalam Dr. Zaidah, Masya Allah, Tabarakallah, dulu-dulu nak berpuasa nasi sebab buntu nak makan apa kan. Kadang-kadang tak sahur sebab malas. Tapi lepas ada Herbalife Nutrition, Alhamdulillah sangat mudah untuk berbuka dan bersahur. Sebagai ibu bekerja, saya menghadapi kekangan masa. Dengan adanya nutrition, memudahkan saya. In fact, suami pun sama-sama bersahur dengan shake. Even bangun lambat pun sempat bersahur sebab sahur mudah. Kan? Shake je, tak payah dah kita nak masak-masak pagi-pagi. Yang penting bila pergi kerja badan fit, tak ngantuk langsung, even berpuasa 1 hari. Of course tekak rasa kering sikit sebab biasa dah minum air 3 liter. Tahun ni saya dah tahun kedua berpuasa dengan gang coaching kan. So Ramadan ni sebab bila buka dengan shake nak terawih segar, nak terawih tu biar rasa segar badan. Dan adanya jamu kempis perut untuk hilang, untuk bagi untuk menghilangkan kekeringan tekak gitu. Herbalife, sebelum Herbalife tengah hari tidur. Bila start berpuasa dengan Herbalife tak ada tidur lagi dah tengah hari. Kawan akak pun cakap, Kak Aina puasa tengah hari tak tidur kan. Dah tak tidur dah, and then tak rasa letih. Lebih kenyang berbanding dulu-dulu. Kan tadi saya ada cerita pasal kelebihan berpuasa. Berpuasa membantu kita rasa kenyang, actually lebih membuatkan kita rasa sebenarnya lebih kenyang. So kakak salah satu coach ni dia merasai kelebihan tu kan, lebih kenyang berbanding dulu-dulu. Dahsyat, tak sangka kan. Alhamdulillah, ni testimoni coach lain. Kali ni berpuasa penuh energi, tak macam tahun-tahun lepas lemau je. Ini tahun ni berpuasa sempat berkebun, bersihkan rumah, memang tak letih. Okay. And then bersyukur ditemukan dengan CP di IG.
Coach Prem. Rasa berada dalam circle yang sangat positif, saling membantu untuk sihat Dulu susah sangat berpuasa sunat. Tak ada je alasan. Pagi wajib makan nasi lah kalau nak berpuasa. Takut lapar. Tapi bila join group, tengok ramai orang berpuasa Isnin Khamis, secara tak langsung merangsang saya dan bersemangat untuk berpuasa bersama dan serius minum F1 dan kurma je. Dah rasa bertenaga buat kerja sampai sekarang. Tak sabar nak order full nutrition set. Ini adalah testimoni-testimoni genuine. And then ini daripada Farah, pensyarah, banyak sangat berubah. Sekarang bersarapan on time, dah tak berfikir sarapan apa, tak pernah rasa lapar dah sekarang dan badan rasa ringan. Nak beribadah pun rasa ringan sahaja. Kalau tak dulu setiap kali bulan Ramadan, paling struggle muntah-muntah bila berpuasa. Alhamdulillah sangat dengan pemakanan yang betul dan puasa with nutrition, bertambah sihat dan dah tak struggle beribadah. Alhamdulillah. Okay. Puasa walaupun gastrik dan siang hari pun tak mengantuk. Padahal Farah baru start bulan Ramadan hari tu. Berat senang sangat nak turun. And then ada Kak Rokiah, setuju. Saya pun first time puasa Ramadan dengan nutrisi memang best. Perut tak meragam, kalau tak selalu datang gastrik lepas berbuka puasa sebab tak jaga makan. Alhamdulillah. Ini adalah antara testimoni-testimoni lah. Tapi sebenarnya banyak lagi testimoni-testimoni lain yang memang bila kita berbuka dengan nutrisi sangat amazing. Macam saya ada satu coach saya yang baru bulan lepas join program. Dan dia nak ganti puasa, saya bagi dia meal plan bersahur dengan nutrition, berbuka dengan nutrition, dan Alhamdulillah dia mula-mula dia rasa takut lah kan, boleh ke ni, dia seorang doktor, dia cakap boleh ke ni aku on call lah apa semua kan. Dia cakap tak apa, cuba je dulu. Okay? Tapi seronoknya dia cakap satu, pagi-pagi sahur dah tak payah fikir nak buat apa, senang masuk je dalam blend, bancuh semua, minum. And then lepas tu yang tak sahur dengan shake sahaja, tapi dia boleh ke sana sini lari satu hospital tu, dia rasa bertenaga, tak ada rasa lemau pun. Itu antara feedback coach saya pada bulan lepas, bila dia bersahur dengan nutrition kan. Masya Allah, sangat amazing kan. So insyaAllah siapa yang first time bersahur dengan nutrition, kena cuba. Okay? Jangan fikir takut lah, tak boleh tak makan nasi lah, apalah, cuba dulu. InsyaAllah okay. Okay, so tu sahaja. Apa nak cakap, kita ambillah peluang bulan Rejab dan bulan Syakban sebagai bulan untuk kita bermula proses autolisis tu berlaku dengan lebih kiranya dengan lebih kiranya tak adalah nanti bila bulan puasa baru kita nak start puasa. Time tu mungkin kita akan rasa struggle sikit lah. Jadi Allah hadiahkan bulan Rejab dan bulan Syakban ni untuk kita start praktis diri kita sikit-sikit dengan lebih tenang lah, begitu. So proses autolisis ni dapat berlaku dengan lebih baik dan insyaAllah kesihatan badan kita akan menjadi lebih baik. Badan kita ni adalah amanah kan, Allah jadikan supaya kita untuk jaga, bukan untuk kita hancurkan lah kan. So maka jagalah sebaiknya. So insyaAllah itu sahajalah. Terlebih sikit dalam sorry 20 minit terlebih. Itu sajalah, saya pass the button to Coach Yana. Okey, terima kasih Coach Zida. Masya Allah, best sangat. Saya suka sangat Coach Zida punya sharing ni. Seorang medical doctor tapi bahasa yang beliau gunakan sangat mudah difahami kan. Macam apa, hormon insulin lebih harmoni lah kan. Ayat dia macam saintifik tapi senang nak faham kan. Okey, so macam mana, apa yang anda dapat daripada perkongsian Dr. Zida hari ni? Coach Zida hari ni saya rasa macam excited sangat nak apply masa puasa sunat dan tak sabar nak jumpa bulan Ramadan, insyaAllah kan. Kita doa sama-sama lah.
Okay, so apa saya baca pun banyak sangat tadi testimoni dekat chat tadi kan, yang ada even anak usia 6 tahun pun sahur dengan shake pun okey kan. Masya Allah, bestnya. So kita punya and in mind kita punya program hari ni adalah kita nak sama-sama gantung kuali. Kita nak sama-sama gantung kuali satu family. So kalau boleh jangan kita seorang-seorang je sahur syek. Kita nak the whole family kita sama-sama sahur syek juga, insyaAllah. Okay. Kan lama tak dengar. Ini gantung kuali ni hanya bersiaran di feed Ramadan. Ni satu tagline yang kita sama-sama applykan lah. Alright. So jom, ingat lagi tak tadi game fokus tadi? Apa kita punya tagline tadi? Siapa ingat dan masih boleh jadi keyboard warrior? Jom type balik. Apa tadi? Sihat bertenaga di bulan puasa, cantik bergaya di hari raya, kekal aktif sepanjang masa. Dilarang copy paste daripada copywriting jemputan Zoom. Okay, alright. So adakah anda excited malam ni? Boleh tak sama-sama kita type tagline tu kan? Boleh tak kita sama-sama ucapkan terima kasih kepada Coach Zida kita, Masya Allah, super mom ni, medical doctor, baru ambil lesen untuk instructor exercise. Malam ni sempat lagi buat health talk kan, dengan baby je join sekali tadi. Okay, Masya Allah, thank you Coach Zida. Boleh tak semua orang cakap thank you. Okay. So kita nak sebelum saya nak share special announcement untuk next week, boleh tak kita ambil group foto dulu dengan Coach Zida? Siapa nak buka video, jom sama-sama kita ambil gambar kenangan ni. Kita punya first episode, bukan Jejak Rasul, tapi first episode Fit Ramadan 2022. Okay, jom. Siapa ready boleh buka video. Saya nak ambil gambar bersama dengan Coach Zida kita. Malam ni full house tadi, sampai 500, tak muat nak masuk. Sampai kita kena buat rakaman YouTube. Masya Allah, bestnya kan, sebab ramai daripada Brunei ada, Singapura ada. Okay, ready. Boleh minta tolong Coach Sharif ambil gambar yang mana yang on video. Ada 9 page Okay, so boleh on video. Yang nak on video, alright. So ready, 1, 2, 3. Okay, page yang kedua. Ready, on video. 1, 2, 3. Okay, page yang ketiga. Ready, on video, betul-betul kan tudung. Okay, page keempat. Okay, ready, 1, 2, 3. Okay, 5. Ready, 1, 2, 3. Okay, page ke-6. Okay, ready, 1, 2, 3. 7. Ready, 1, 2, 3. 8. Ready, 1, 2, 3. Okay, last page. Okay, senyum, buka tudung lah, sorry. Okay, buka video. 1, 2, 3. Okay. Alright. Thank you Coach Sharif. Thank you again Coach Zida. We are so honoured to have you. Terima kasih banyak-banyak atas your time malam ni. So saya nak reveal ni. Saya nak reveal speaker jemputan minggu depan. Okay, siapa ready nak tengok boleh komen. Bring it on. Saya nak buka slide. Untuk siapa dah nampak ni? Ini adalah kita punya guest speaker untuk next week. Kita akan ada tetamu jemputan, seorang medical doctor juga. Dah berkhidmat lebih 30 tahun lah sebagai seorang medical doctor. So Dr. Khadijah, Masya Allah, memang best sangat. Beliau lah antara orang-orang yang pertama yang membawa Herbalife ke Malaysia ni. So kita nak dengar macam mana dulu coach kepada
kepada Mak Yang kan. Dulu Mak Yang nak give up bulan pertama. Tapi Coach Khadijah, Dr. Khadijah ada mengeluarkan satu kata-kata ni, iaitu Ma, kan, Ma nak kurus ni kena bagi 90 hari Ma. Lepas tu Ma pun kata baiklah Jah. Macam gitu kan. So kat sini ada formula 90 hari yang Coach Dr. Khadijah nak share dengan kita. So siapa yang nak dating minggu depan boleh komen jumpa di episod 2. Okay, Fit Ramadan. Jumpa di episod kedua. Ingat Ahad 9 suku, right? So terima kasih kepada semua yang hadir malam ni. Kehadiran anda sangat bermakna. Tanpa anda semua tak jadilah kita punya Fit Ramadan. Okay, so terima kasih kepada sekali lagi kepada Dr. Zida. Terima kasih kepada Syarif tolong buka pintu hari ini, dan thank you everyone. Assalamualaikum. Minta maaf segala salah silap. Jumpa lagi.